Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail kuntum qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullah ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi segala yang diperintahkannya dan menjauhi diri dari larangannya. Mudah-mudahan kita akan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan lebih-lebih lagi tuan-tuan yang mulia di akhirat kelak. Mimbar pada hari yang mulia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Api Cinta. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naluri cinta dan berkasih sayang adalah fitrah semula jadi dalam penciptaan manusia. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasangan, lelaki dan perempuan, bagi menyubur dan menyemai kasih sayang sesama mereka. Namun fitrah kasih sayang hendaklah dipandu dengan peraturan syarak agar nikmat tersebut tidak disalahgunakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, tanggal 14 Februari setiap tahun ramai di kalangan umat Islam terjebak dalam sambutan Hari Kekasih di kejahilan diri sehingga mereka merayakan sambutan yang jelas bukan dari ajaran Islam. Perbuatan ini bercanggah dengan syiar dan akidah Islam kerana didapati mempunyai unsur-unsur kepercayaan agama Kristian yang menjuruskan kepada kerosakan akidah dan akhlak. Selain itu, sambutan ini dirayakan dengan hiburan dan maksiat seperti berdua-duaan antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah, berpeleseran di tepi-tepi jalan dan di pusat-pusat hiburan yang menjuruskan kepada perlakuan maksiat dan zina. Hari tersebut dianggap hari memadu kasih bagi kebanyakan remaja dan muda-mudi sehingga mereka sanggup menggadaikan maruah diri demi membuktikan cinta. Budaya sebegini jelas haram dan membahayakan umat kerana ia ditiru daripada budaya barat yang cenderung untuk menghancurkan umat Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam erti kata lain, umat ini tidak boleh mencampur adukkan cara hidup Islam dengan cara hidup orang-orang bukan Islam. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan mahu menyembah Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadat cara kamu beribadat, dan kamu pula juga tidak mahu beribadat cara aku beribadat. Bagi kamu
agama kamu dan bagiku agamaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas telah melarang kita daripada meniru budaya Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in wa ba'an fa ba'an hatta law dakhalu juhra dab la dakhaltumu qalu wa man hum ya Rasulullah. Ahlul kitab qala faman. Yang bermaksud, nescaya kamu akan turut jejak langkah mereka, iaitu Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kamu akan turuti mereka walaupun mereka memasuki lubang dab. Lantaran itu sahabat bertanya, adakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang bermaksud, sesiapa yang mengamalkan perbuatan yang bukan daripada amalan kami, maka ia tertolak. Panduan yang sebenarnya untuk menzahirkan rasa cinta dan kasih telah digariskan dengan jelas dalam Islam. Islam mengajar umatnya tata susila, bercinta dan berkasih sayang, dan ia perlu diuruskan sebaik-baiknya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang boleh diambil daripada khutbah hari ini ialah, pertama, sambutan hari kekasih adalah amalan yang bercanggah dan dilarang dalam Islam dan mesti dijauhi. Kedua, umat Islam dilarang meniru gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani di semua aspek kehidupan. Ketiga, Islam menganjurkan umatnya agar berkasih sayang setiap masa dan ketika kerana Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqa 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan di kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan merintahkannya menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Maka di antara mereka yang menerima seruan Rasul itu ada yang diberi hadiah petunjuk, ada yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu, mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang berdustakan rasul-rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya nadatat taibin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
وثنى بملائكة مسبحة بقدسه فقال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الأربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن أزواجنا النبي المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل رحمة على صلاتنا الكرام وولاة المسلمين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وخصوصا على Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Wasiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billahi Shah wa ala Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzifina wal ra'iyya wal bilad wa balligh maqasidahuma lit tariqil huda wal rasyad Allahumma ja'al Malaysia wa sa'ira biladil muslimin tayyibatan aminatan mutmainnatan rakhiyah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimis shalah